Adakah Malaysia semaju ini? Kisah pegawai Perancis di Kuala Lumpur pada musim bunga 2024. Pada musim bunga tahun 2024, sekumpulan pegawai awam Perancis telah tiba di Malaysia untuk satu lawatan sambil belajar mengenai dasar perbandaran. Sebelum memulakan perjalanan, mereka telah mendengar bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai hutang awam yang tidak sedikit, menyebabkan ramai di antara mereka menyimpan prasangka yang tersembunyi. Mari, seorang pegawai wanita dalam delegasi itu turut berfikiran begitu. Dia mempunyai pandangan yang agak negatif terhadap Malaysia dan tidak meletakkan sebarang harapan tinggi untuk lawatan kali ini. Walau bagaimanapun, selepas lawatan rasmi di Malaysia berakhir, ketika dia sedang bersiar-siar di tengah-tengah kesibukan Bukit Bintang, dia perasan orang ramai di sekelilingnya serentak mendongak ke langit. Apa yang mereka lihat? Mari, yang dipenuhi rasa ingin tahu, turut mengangkat mukanya memandang ke arah langit di atas kawasan sibuk itu. Dalam sekelip mata, dia tergamam sehingga tidak terkata. Apa ini? Rakan sekerjanya yang melihat riak wajahnya yang terkejut turut mendongak dan menunjukkan ekspresi yang sukar dipercayai. Adakah Malaysia sebuah negara yang semaju ini? Pemandangan yang disaksikan oleh para pegawai Perancis itu telah melenyapkan sama sekali imej negara berhutang yang mereka bayangkan. Mari kita ikuti kisah ini selanjutnya. Sekumpulan pegawai awam Perancis tiba di Malaysia untuk mengkaji dasar perbandaran. Sebelum ini, kebanyakan daripada mereka menganggap Malaysia sebagai sebuah negara yang dibebani hutang yang berat dengan imej yang kurang memberangsangkan. Mary, protagonis cerita ini, adalah salah seorang yang mempunyai prasangka sedemikian. Mary ialah seorang pegawai kanan berusia 34 tahun yang berkhidmat di Kementerian Dasar Perbandaran Perancis. Dibesarkan di kawasan luar bandar bersama neneknya sejak kecil, dia seorang yang suka belajar sehingga bukan sahaja negara luar, malah ibu kota negaranya sendiri, Paris, dirasakan sebagai tempat yang jauh. Dia tidak pernah mengembara ke luar negara dan tidak berpeluang untuk mendalami budaya serta cara hidup orang asing secara mendalam. Kali ini, sebagai sebahagian daripada program lawatan sambil belajar, Mary perlu menjelajah benua Asia bersama pegawai-pegawai seniornya dengan destinasi pertama ialah China. Sebagai seorang yang serius, Mary membaca dokumen yang diterima dengan teliti dari awal hingga akhir dan mengkaji dasar perbandaran China sepenuhnya sebelum berangkat. Namun, perasaan yang dialaminya apabila tiba di sana ialah, kenapa ia tidak sama seperti yang tertulis dalam dokumen? Apabila benar-benar tiba di China, dia mendapati bahawa maklumat dalam dokumen dan realiti sangat berbeza. Pengalaman ini menyedarkan Mary dengan pahit bahawa maklumat dan situasi sebenar di sesuatu tempat tidak semestinya selari. Untuk Malaysia, yang merupakan destinasi seterusnya, dia mula merasa ragu-ragu. Pasti ini satu lagi tempat yang tidak sama seperti dalam dokumen. Oleh sebab itu, dia kehilangan sepenuhnya motivasi untuk membaca dokumen mengenai Malaysia yang diterima lebih awal dan menaiki pesawat ke Malaysia dalam keadaan hampir tanpa sebarang persediaan. Imej Malaysia dalam fikiran Mary ialah sebuah negara yang agak miskin. Mary pernah melihat berita di Perancis melaporkan bahawa kerajaan Malaysia mempunyai hutang yang besar. Justru, dia berfikir dalam hati, Malaysia yang menghadapi masalah hutang sebesar itu, secara keseluruhannya, pastilah sebuah negara yang miskin. Tambahan pula, dalam satu rancangan televisyen yang lain, konsep berjimat cermat di Malaysia diperkenalkan, kononnya wujud budaya tidak membuang barang yang masih boleh dipakai dan menghargai barangan. Apabila mendengarnya, dia berfikir, itu mungkin kerana kemiskinan, sebab itulah mereka perlu menghargai barangan. Satu lagi laporan menyatakan bahawa di Malaysia, walaupun bekerja untuk tempoh yang lama, gajinya masih rendah. Kalau gaji serendah itu, pasti ramai rakyat Malaysia yang hidup dalam kesempitan, bayang Mary sendirian. Lebih-lebih lagi, ketika Mary baru tiba di Paris, dia pernah mengalami pengalaman memasuki sebuah kedai di mana semuanya berharga €1 buat kali pertama. Semua barangan di kedai itu berharga €1, yang membuatkannya pada masa itu terbeliak mata kerana terkejut. Bagaimana boleh semurah ini? Tetapi kejutan itu tidak berakhir di situ sahaja. Rakan yang pergi bersamanya memberitahunya, di Malaysia ada kedai yang lebih hebat, kedai semua RM2. Mary membuat muka tidak percaya dan berkata,
Itu bermakna pelbagai jenis barang dijual dengan harga kurang daripada €1. Begitukah? Walaupun bukan soal lebih murah, hakikat bahawa mereka boleh menawarkan begitu banyak barangan yang memukau pada harga sedemikian membuatnya sukar untuk percaya. Betapa miskinnya kehidupan rakyat Malaysia. Kepalanya dipenuhi dengan persoalan. Di Malaysia, kos sara hidup rendah. Jadi dalam era persaingan antara bangsa yang sengit, ia pastilah sebuah negara yang miskin. Dia percaya dengan sepenuh hati. Selepas itu, apabila jadual perjalanan ke Malaysia ditetapkan, prasangka-prasangka ini terus menguasai fikirannya. Imej hutang yang didengar daripada berita dan isu gaji rendah serta kerja keras semakin mengukuhkan pemikirannya. Apabila Moro, ketuanya, memberitahunya bahawa mereka perlu ke Malaysia, Mary terpacul dengan terkejut. Tunggu sekejap, Tuan. Betulkah kita akan pergi ke tempat seperti itu? Adakah keselamatannya terjamin? Ketua itu menjawab dengan riak wajah sedikit bingung. Apabila tiba di sana nanti, kamu akan tahu sendiri. Tetapi kebimbangan Mary masih belum hilang. Dengan perasaan bercampur baur dan tegang, Mary pun melangkah ke dalam pesawat menuju ke Malaysia. Sebaik sahaja Mary tiba di Malaysia dan berjalan melalui balai ketibaan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, dia terpegun dengan kebersihannya. Bagi lapangan terbang di negara lain, sampah yang bertaburan di atas lantai adalah perkara biasa dan Mary sudah biasa dengan pemandangan seperti itu. Di Malaysia pun pasti sama sahaja fikirnya. Tetapi pemandangan yang terpapar di hadapan matanya ialah sebuah ruang yang luas dengan ramai orang, namun tiada secebis sampah pun kelihatan. Bagaimana mereka boleh menjaga kebersihan sampai tahap ini? Dia berasa kagum. Lantai digilap sehingga berkilat, malah kerusi dan meja juga dibersihkan dengan teliti tanpa sebarang celah, membuatkan Mary hanya mampu merasa terkejut. Apabila tiba di kawasan pengambilan bagasi, Mary lebih terkesan dengan perkhidmatan teliti yang unik di Malaysia. Setiap bagasi yang bergerak di atas tali sawat diletakkan dengan bahagian pemegangnya menghadap keluar. Ini adalah persediaan yang prihatin supaya penumpang boleh mengambilnya dengan mudah. Tak sangka mereka begitu teliti terhadap perincian sekecil ini. Mary terdetik dalam hati. Di lapangan terbang negara lain, bagasi sering dicampak tanpa belas kasihan dan kadang-kadang rosak bukanlah perkara aneh. Tetapi di sini, setiap bagasi seolah-olah dijaga seperti harta karun. Kebersihan, kecekapan, dan penghormatan yang mendalam terhadap pengembara yang dapat dirasai di seluruh lapangan terbang memberikan Mary kesan pertama yang sangat mendalam terhadap Malaysia. Inikah cara Malaysia menyambut pengembara dari luar negara seperti kami? Dia berasa amat terharu. Di dalam bas yang dinaiki Mary untuk perjalanan dari Kelia ke pusat bandar, dia sekali lagi terkejut. Bahagian dalam bas itu seperti baru. Tempat duduk disusun dengan kemas dan teratur, dan di atas lantai tiada secebis sampah pun. Betulkah ini bas awam? Mary hampir tidak mempercayai matanya sendiri. Bukan itu sahaja, semasa menaiki bas, pemandu menyapa setiap penumpang dengan mesra, "Selamat datang." Senyuman pemandu itu menghangatkan hatinya. Macam penyambut tetamu di hotel mewah pula, kata Mary tanpa sedar. Apabila bas memasuki lebuh raya, Mary mula berwaspada sedikit kerana di negaranya. Sebaik sahaja memasuki lebuh raya, gaya pemanduan akan serta-merta berubah menjadi kasar. Memotong secara melulu adalah perkara biasa. Tetapi bas di Malaysia bergerak dengan sangat lancar, hampir tidak terasa gegaran. Kawalan steering pemandu itu sangat halus, tiada brek mengejut atau selekoh tajam, dan sentiasa mengekalkan kelajuan yang stabil. Di Perancis, membunyikan hon dan memecut adalah perkara biasa. Mary kagum dengan kemahiran pemanduan profesional seperti ini. Dan apabila bas tiba di perhentian berhampiran hotel tepat pada masanya, dia terpegun dengan ketepatan masa sistem pengangkutan awam Malaysia. Selesa dan tepat masa sebegini memang sukar dipercayai. Pengalaman perjalanan yang cemerlang itu telah menawan hatinya sepenuhnya. Setibanya di hotel, sebaik sahaja Mary melangkah masuk ke lobi, dia disajikan dengan pemandangan yang mengejutkan sekali lagi. Semua kaki tangan di kaunter tersenyum serentak dan menyapanya dengan suara yang lembut, "Mesti penat perjalanan tadi, ya cik?" Sikap mereka yang penuh dengan senyuman itu amat mengejutkan Mary, kerana di hotel-hotel Perancis,
adalah biasa bagi kaki tangan kaunter untuk berwajah selamba sambil menyerahkan kunci. Inilah budi bahasa orang Malaysia, fikir Maria dalam hati. Apabila masuk ke dalam bilik, kekagumannya berterusan. Tuala berwarna merah jambu lembut, kelengkapan dandanan diri yang tersusun rapi. Apabila membuka almari pakaian, terdapat baju tidur dan selipar yang disediakan dengan baik. Di Perancis, kelengkapan setaraf ini hanya boleh didapati di hotel mewah. Tak sangka hotel biasa macam ni pun ada sediakan, puji Marie tanpa henti. Yang paling menakjubkan baginya ialah bilik air. Bukan sahaja tempat duduk mangkuk tandasnya dipanaskan, tetapi di sebelahnya terdapat panel kawalan untuk tandas automatik dengan fungsi semburan air suam yang lengkap. Macam mana nak guna ni? Marie memandang panel kawalan dengan keliru. Namun begitu, dia perlahan-lahan terkesan dengan fungsi dan kebersihannya sehingga tidak dapat menahan diri daripada memuji. Bilik air di Malaysia memang bertaraf dunia. Keesokan paginya, Marie dan delegasinya keluar meneroka jalan-jalan di Kuala Lumpur. Apa yang terpapar di hadapan mata mereka ialah pemandangan jalan raya yang bersih. Kemana sahaja mereka berjalan, tiada sejebis sampah pun kelihatan. Kaki lima dan jalan raya diturap dengan begitu rata dan kemas. Kenapa boleh sebersih ini? Hampir tak nampak tong sampah pun, Marie berasa amat hairan. Tambahan pula, apabila lampu isyarat bertukar merah, Marie dan delegasinya berhenti berjalan dan memerhati sekeliling. Di Perancis, apabila tidak banyak kereta, kebanyakan orang akan mengabaikan lampu merah dan terus melintas. Tetapi di Malaysia, semua orang di sekelilingnya berhenti menunggu dengan tenang dan mematuhi lampu isyarat dengan tegas, berdisiplin sungguh. Inilah suasana masyarakat Malaysia yang mementingkan peraturan, Marie dapat merasakannya. Semasa lawatan itu, ketika sedang berjalan di tengah-tengah kesibukan Bukit Bintang, Marie perasan orang ramai di sekelilingnya serentak mendongak. Apa yang semua orang tengok? Dia, yang penuh dengan rasa ingin tahu, turut mendongak ke arah sebuah bangunan. Ternyata, di sana terpapar sebuah animasi 3D gergasi yang kelihatan begitu hidup. Iklan yang realistik sebegini, di bangunan di tengah bandar, ini terlalu menakjubkan. Marie terpegun sehingga berdiri kaku. Rakan-rakan sekerjanya dari Perancis juga tidak kurang terkejutnya, ternganga dengan riak wajah yang sukar dipercayai. Hei, itu betul ke? Salah seorang daripada mereka bergumam, dengan rasa ingin tahu. Mereka menjerit dalam bahasa Inggris di tengah-tengah orang ramai, maafkan kami, apakah ini? Tiba-tiba, seorang rakyat Malaysia yang faham bahasa Inggris menjawab, oh, itu iklan 3D, Naked Eye. Marie dan delegasinya hampir tidak percaya apa yang mereka dengar. Apa? Ini iklan? Kenapa realistik sangat? Di Perancis, walaupun jalan-jalan dipenuhi dengan iklan, mereka tidak pernah melihat iklan digital yang begitu besar dan canggih. Marie teringat kembali imej China yang baru dilawatinya. Banyak lorong hanya mempunyai papan tanda kedai yang pudar warnanya dan poster-poster lama. Iklan itu sendiri memberikan rasa usang dan ketinggalan zaman. Jika dibandingkan, iklan di Malaysia begitu teliti dan indah. Hebatnya, dia tidak dapat menahan diri daripada memuji. Kenyataan dan kuasa imej 3D yang terpapar di hadapannya menyebabkan imej Malaysia sebagai sebuah negara miskin dalam fikiran Marie perlahan-lahan runtuh. Untuk menghasilkan iklan seperti ini, teknologi Malaysia mesti sangat hebat, dia bergumam sendirian. Kemudian, dia mula mempersoalkan prasangkanya sendiri. Betulkah ini negara yang syarat dengan hutang? Lawatan diteruskan. Marie mula sakit perut dan ingin ke tandas, tetapi dia menahannya seketika. Kerana walaupun di Perancis, dia cuba mengelak daripada menggunakan tandas di tempat yang tidak dikenali. Tandas awam di Perancis selalunya tiada pelapik tempat duduk mangkuk tandas dan dalam situasi begitu, seseorang perlu mencangkung untuk melepaskan hajat. Lantai dan dindingnya sangat kotor, kadang-kadang terlalu kotor sehingga terpaksa mengalah dan tidak masuk. Setiap kali, hendak menggunakan tandas awam memerlukan keberanian yang tinggi. Tetapi akhirnya, dia tidak dapat menahan lagi. Marie memutuskan untuk pergi ke tandas awam. Apabila melangkah masuk, Marie terkejut dan berfikir, tak sama seperti yang aku sangkakan. Untuk menggunakan tandas awam di Malaysia, tidak memerlukan sebarang keberanian. Lantai digilap sehingga berkilat.
Pelapik tempat duduk mangkuk tandas bersih, malah diceruk-ceruk pun dibersihkan dengan teliti. Di Malaysia, kemana sahaja dia pergi, tandas sentiasa dijaga dengan baik. Mari begitu terkesan dengan kebersihan itu sehingga dia tertanya-tanya, betulkah semua tempat sebersih ini? Selain itu, di dalam tandas, terdapat reka bentuk yang mengambil kira pengguna, seperti tempat duduk untuk kanak-kanak atau cangkuk untuk menggantung barang. Direken supaya walaupun datang dengan anak kecil atau membawa banyak barang, ia tidak menyusahkan. Mari kagum dengan kemudahan yang lengkap dan memuji. Tandas yang bersih dan mudah digunakan seperti ini, sama seperti hotel mewah. Selepas itu, Mary dan delegasinya memutuskan untuk mencuba perkhidmatan tren MRT di Kuala Lumpur. Di platform, ramai orang sedang menunggu dan keadaannya agak sesak. Tetapi yang menghairankan ialah tiada siapa yang memotong barisan atau cuba menaiki tren tanpa menghiraukan giliran. Sebaliknya, semua orang beratur dengan teratur dan menunggu tren dengan tenang. Pemandangan itu membuatkan Mary terbeliak mata. Kalau di Perancis, sebaik sahaja pintu tren terbuka, semua orang akan berasak-asak berebut untuk naik, serunya dengan heran. Apabila naik ke dalam tren, satu lagi pemandangan yang menakjubkan terpapar di hadapan matanya, yaitu suasana yang sunyi di dalam gerabak. Para penumpang sama ada menunduk bermain telefon bimbit atau membaca buku dengan senyap, seolah-olah semua orang saling bertolak ansur. Apa yang paling mengejutkannya ialah melihat orang yang sedang tidur lena di dalam tren. Di Malaysia, walaupun di dalam pengangkutan awam, ramai orang boleh tidur dengan nyenyak. Di Perancis, tidur di dalam kereta api atau bas adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan kerana pasti akan menjadi sasaran penyeluk saku dan barang akan dicuri serta-merta. Di Perancis, berada di dalam pengangkutan awam memerlukan kewaspadaan yang berterusan agar beg tidak terlepas dari pandangan. Tetapi di Malaysia, orang ramai kelihatan begitu santai seolah-olah berada di rumah sendiri. Melihat pemandangan itu, Mary merasakan bahawa pemahaman asalnya telah hancur. Betapa selamatnya negara ini. Dia amat menghormati sistem pengangkutan awam Malaysia yang begitu tenang dan dipenuhi rasa selamat. Apabila turun dari tren MRT dan berjalan di jalan-jalan Kuala Lumpur pada waktu malam, bandar itu masih penuh dengan kehidupan. Cahaya lampu neon yang terang, orang ramai yang lalu lalang menarik perhatian Mary. Tetapi apa yang paling menarik perhatiannya ialah pemandangan wanita-wanita muda yang berjalan sendirian di jalan raya pada waktu malam dengan selesa. Mereka memegang telefon pintar di tangan, memakai fon telinga mendengar muzik, dan berjalan di sepanjang jalan secara semula jadi. Di Perancis, berjalan sendirian pada waktu malam adalah sangat berbahaya, apatah lagi memegang telefon pintar di tangan kerana ia akan menjadi sasaran mudah pencuri. Oleh itu, tiada siapa yang berbuat demikian. Mary berasa amat terkejut. Selepas kembali ke hotel, Sophie, salah seorang rakan sepasukannya, mula menyelongkar begnya dengan cemas. Mana perginya, semua orang di sekelilingnya berpaling memandangnya. Wajah Sophie menjadi pucat. Dompet saya hilang. Dompet yang ada wang 500 euro. Di dalam dompet Sophie terdapat lesen memandu Perancis, kad kredit dan wang tunai 500 euro. Tak mungkin dicuri, kan? Kata Sophie sambil menangis. Serta-merta, seluruh pasukan dilanda suasana cemas. Mary teringat bahawa Sophie pernah meletakkan begnya di atas lantai ketika berada di dalam teksi. Mungkin terjatuh di sekitar ruang letak kaki dalam teksi, fikir Mary. Dia pun meminta bantuan daripada kaki tangan hotel. Kaki tangan hotel melihat resit dan membantu menghubungi syarikat teksi. Syarikat teksi berjaya mengenal pasti kenderaan tersebut dan bertanya kepada pemandu. Tetapi jawapan yang diterima ialah tiada sebarang barang ditemui di dalam kereta. Rasa kecewa menyelubungi mereka. Sophie berkata dengan putus asa, habislah, pasti dah kena curi. Tetapi kaki tangan hotel dengan tenang mengambil langkah seterusnya dengan menghubungi pihak polis, PDRM, serta-merta. Hasilnya, dompet Sophie telah dihantar sebagai barang hilang di balai polis. Yang lebih mengejutkan, dompet yang terjatuh di jalan raya di kawasan Bukit Bintang, tempat mereka berjalan pada waktu siang, telah dijumpai oleh seorang rakyat Malaysia yang baik hati dan diserahkan ke balai polis. Sebaik sahaja mendengar berita itu, Mary dan delegasinya bersorak gembira. Sophie sendiri menunjukkan riak wajah tidak percaya dan berkata dengan gembira, tak sangka boleh dapat balik.
Selepas mengambil dompetnya semula di balai polis dengan lancar, wang €500, lesen memandu, dan kad kredit, semuanya masih ada. Di Perancis, perkara seperti ini mustahil berlaku. Mary terbeliak mata dan bergumam sendirian. Orang Malaysia memang baik hati dan jujur. Mereka amat terkesan dengan kejujuran dan tindak balas pantas masyarakat Malaysia. Beberapa hari selepas tiba di Malaysia, Mary mula membiasakan diri dengan pemandangan dan cara hidup di sini. Semakin banyak dia berjalan dan meneroka, semakin jelas satu keyakinan dalam hatinya, iaitu tidak kira dari sudut manapun, Malaysia adalah sebuah negara yang makmur dan selamat. Kebersihan bandar, kesopanan orang ramai, dan yang paling penting, kualiti hidup yang tinggi penduduknya menjadikan imej ini semakin jelas. Betulkah ini negara yang syarat dengan hutang? Persoalan yang pernah ada di dalam hatinya perlahan-lahan lenyap setiap hari. Pada suatu hari, ketika Mary sedang berfikir begitu, misteri ini akhirnya terungkai semasa perbualan dengan Moro, ketuanya, di dalam kereta. Ketua itu menerangkan situasi ekonomi Malaysia dengan terperinci untuk menjawab keraguan Mary. Hutang awam Malaysia sebahagian besarnya dipegang oleh institusi kewangan domestik dan Bank Negara Malaysia. Oleh itu, ia sangat berbeza dengan meminjam wang dari luar negara. Mary menunjukkan riak wajah kurang faham mengenai isu institusi kewangan domestik memegang hutang. Ketua itu mengangguk dan menerangkan lebih lanjut, ya, betul. Malaysia meminjam wang dalam mata wangnya sendiri, ringgit. Jadi, risiko untuk gagal membayar balik seperti yang berlaku di luar negara sebenarnya hampir sifar. Meminjam dalam mata wang sendiri jadi tidak akan gagal membayar balik. Mary berasa sedikit terkejut. Kerana di Perancis, dia sering mendengar tentang risiko tinggi sesebuah negara meminjam wang dari luar negara dalam mata wang lain yang membawa kepada krisis ekonomi. Dia belajar bahawa situasi ekonomi Malaysia sangat berbeza daripada Perancis. Meminjam wang dalam mata wang sendiri dan beredar di dalam negara begitu rupanya, sebab itulah hutang Malaysia tidak perlu dirisaukan. Mary akhirnya faham. Ketua itu juga menceritakan satu lagi aspek ekonomi Malaysia kepada Mary. Sebenarnya, Malaysia adalah salah sebuah negara yang mempunyai rizab antarabangsa terbesar di dunia. Jadi, untuk menilai kekuatan ekonomi negara ini hanya berdasarkan angka hutang adalah satu kesilapan besar. Mary terpegun. Salah sebuah negara yang mempunyai rizab antarabangsa terbesar di dunia. Saya ingatkan kerana hutang banyak, ekonominya tidak stabil. Tapi sebenarnya tidak begitu. Akhirnya, dia memahami kebijaksanaan dan kestabilan sistem ekonomi negara itu. Dia belajar tentang pentingnya melihat intipati sebenar ekonomi tanpa terpedaya oleh angka hutang di permukaan semata-mata. Lawatan ke Malaysia kali ini bukan sahaja membuatkan Mary merasai dimensi ekonomi, tetapi juga menyentuh lubuk sanubari masyarakat Malaysia. Dia perlahan-lahan memahami bahawa budi bahasa orang Malaysia adalah apa yang menopang ketenteraman di sini. Pada mulanya, Mary berfikir bahawa keselamatan adalah hasil daripada keupayaan polis atau mekanisme sosial semata-mata. Tetapi apabila memerhatikan tingkah laku harian orang Malaysia, dia mendapati bahawa keteraturan masyarakat di sini dijaga secara semula jadi oleh sikap saling bertimbang rasa. Mengetahui bahawa keprihatinan kecil dan kelembutan terhadap orang lain oleh rakyat Malaysia adalah apa yang menyokong keselamatan yang menakjubkan ini membuatnya berasa amat terharu. Dan apa yang paling mencerminkan perkara ini ialah sistem pengangkutan awam Malaysia. Mary merasai bahawa kebersihan dan ketepatan masa sistem pengangkutan awam di Malaysia berada pada tahap tertinggi. Di Malaysia, tidak menimbulkan masalah kepada orang lain di tempat awam dianggap sebagai adab yang sepatutnya diamalkan dan telah sebati dalam diri setiap orang. Semua orang menghormati ruang peribadi dan ketenangan satu sama lain. Terhadap sikap seperti ini, Mary memuji disiplin yang ketat dan keprihatinan yang mendalam orang Malaysia memang hebat. Selain itu, dia juga belajar bahawa di sebalik banyak perkhidmatan cemerlang yang dialaminya di Malaysia, terdapat nilai budi bahasa yang menjadi sebahagian daripada budaya Malaysia. Melayan tetamu yang datang dengan sebaik mungkin adalah sesuatu yang diamalkan secara semula jadi. Budi bahasa inilah yang menjadi komponen penting dalam perkhidmatan dan masyarakat Malaysia. Apabila Mary menyedari perkara ini,
rasa hormatnya terhadap Malaysia menjadi lebih mendalam. Lawatan sambil belajar Mari di Malaysia kali ini benar-benar bertentangan dengan jangkaannya dan memberikan hasil yang amat berbaloi. Sebelum pulang ke negaranya, dia duduk berbual dengan ahli pasukannya di laman hotel. Kita benar-benar telah salah faham tentang Malaysia, kata Mari. Sophie mengangguk setuju. Betul tu. Mula-mula ingatkan sebab banyak hutang, jadi negara ini miskin. Tapi sebenarnya jauh berbeza. Di sini ada kemakmuran yang tidak boleh diukur dengan angka semata-mata. Ketua mereka turut tersenyum puas. Kan saya dah kata, bila sampai sana nanti baru tahu. Kalau tengok dari dokumen sahaja, kita tak akan nampak gambaran sebenar. Mari memandang keluar tingkap, menikmati pemandangan malam Kuala Lumpur dan berkata dengan tenang, apa yang bagi orang Malaysia adalah perkara biasa. Bagi saya yang datang dari luar negara, ia adalah rentetan kejutan yang berterusan. Asas budaya yang dihormati di seluruh dunia ini mempunyai budi bahasa yang tertanam kukuh. Dan hati inilah yang mungkin menjadi simbol kemakmuran sebenar Malaysia. Kisah yang kami sampaikan kali ini adalah kisah kekaguman dan kejutan Mari, seorang warga Perancis yang melawat Malaysia. Apa yang bagi rakyat Malaysia adalah perkara biasa, baginya yang datang dari luar negara, ia adalah rentetan kejutan yang berterusan. Selepas kembali ke negaranya, Mari menceritakan kepada rakan-rakan sekerjanya bahawa Malaysia mempunyai kemakmuran yang mesra dan penuh dengan budi bahasa yang tidak dapat dizahirkan dalam bentuk angka. Saya rasa adalah penting, walaupun zaman berubah, rakyat Malaysia akan terus mewariskan kemakmuran ini ke masa depan. Apa yang dipelajarinya di Malaysia ialah angka ekonomi semata-mata tidak boleh digunakan untuk mengukur gambaran sebenar sesebuah negara. Mari merenung dirinya sendiri secara mendalam kerana pernah menghakimi Malaysia sebagai negara miskin hanya kerana melihat angka hutang. Kebersihan KLEA, keselesaan bas, layanan mesra di hotel, keselamatan di jalan raya, kebersihan tandas awam, orang yang tidur lena di dalam MRT, dan yang paling penting, kejujuran yang membuatkan dompet yang hilang kembali sepenuhnya, semuanya menceritakan kemakmuran sebenar Malaysia. Mari tidak akan pernah melupakan iklan 3D gergasi yang dilihatnya di Bukit Bintang. Dalam sekelip mata itu, imej Malaysia sebagai negara miskin di dalam hatinya runtuh sama sekali. Negara yang mampu mencipta iklan secanggih ini tidak mungkin miskin. Keyakinan ini dibuktikan oleh semua pengalaman yang menyusul. Mari yang telah kembali ke negaranya menceritakan pengalamannya di Malaysia kepada rakan-rakan sekerja Perancisnya dengan perspektif baru. Kemakmuran sebenar Malaysia tidak boleh diukur dengan KDNK atau angka hutang, tetapi budi bahasa rakyatnya, keselamatan masyarakat, kebersihan dan kemesraan, itulah harta sebenar Malaysia. Apabila mendengar ceritanya, rakan-rakan sekerjanya mula berminat dengan Malaysia seorang demi seorang. Saya pun nak melancong ke Malaysia. Betulkah tempatnya sehebat itu? Mari tersenyum dan menjawab, ya. Pergi dan alaminya sendiri, ada banyak perkara yang maklumat dan angka tidak akan mampu membuatkan kita faham. Kemudian, dia menyebut perkara paling penting yang dipelajarinya dari Malaysia. Kita tidak sepatutnya menghakimi sesuatu berdasarkan maklumat di permukaan sahaja. Hanya dengan melihat dengan mata sendiri dan merasai dengan hati, barulah kita dapat melihat gambaran sebenar. Malaysia adalah tempat yang mengajar saya tentang perkara ini. Pandangan Mari terhadap Malaysia berubah sepenuhnya kerana dia telah memahami mekanisme ekonomi di sebalik perkataan hutang, menyedari kemakmuran sosial yang tidak dapat diukur oleh angka, dan yang paling penting, merasai kemesraan dalam hati rakyatnya. Asas budaya Malaysia yang dihormati di seluruh dunia mempunyai budi bahasa yang tertanam kukuh, dan hati inilah yang menjadi simbol kemakmuran Malaysia. Jadi, apa pula pendapat anda tentang kisah hari ini? Terima kasih kerana menonton.